Okay, and itu adalah lesson kita, pembelajaran kita yang pertama pada hari pertama, pada modul pertama. Saya punya major iaitu kan graphic design. Keep it simple. Nah, apa maksud dia kat situ? Maksud dia kan kalau anda lihatlah apa namanya perniagaan-perniagaan yang berjaya, tak kira tengoklah website mereka contohnya, website mereka simple je sebenarnya. Setuju tak? Sesuatu yang cantik dari segi design, dari segi estetik, selalunya kan yang minimalist. Selalunya kan yang simple. Setuju tak? Okay. Now, contoh sajalah ni kan. Belakang saya ni kan, kalau anda dapat lihat kat belakang saya ni apa tahu? Ini tulisan khat, okay, oleh seorang artis daripada London. Okay, nama dia Ruh. Okay, nama dia Ruh Al-Alam, nama dia. Ini tulisan khat. Simple je. Setuju tak? Okay, tapi cantik. Okay, simple. Mungkin anda jauh, anda tak nampak sangat. Cuba saya boom besarkan sikit. Okay, simple saja, tapi cantik. Setuju tak? So, jadikan kat situlah, okay, maksud dia, bila kita buat design, bila kita buat reka cipta, kita kena keep it simple. Okay, but the truth is kan, in life, dalam hidup kita, keeping it simple akan memudahkan kita. So sebab balik kepada overthinking, balik kepada nak fikir banyak sangat, nak buat banyak sangat, ia seumpama apa tahu? Ia seumpama merimaskan kepala kita. Ia seumpama mengusutkan kita saja. But in life kan, one of the keys untuk kejayaan, cuba keep it simple. Okay, itu point. Okay, itu point apa namanya lecturer saya ketika dalam kelas ketika itu. Dia tulis besar-besar untuk kita keep it simple. And in fact, dalam perniagaan, itu pun anda perlu lakukan. Anda kena fikir macam mana nak simplifikan langkah pertama anda. Okay, so let's keep it simple. Langkah pertama, okay, langkah pertama adalah kita nak ada idea perniagaan. Kita nak cari idea perniagaan. Itu langkah pertama. Macam mana kita nak mulakan bisnes kalau tak ada idea perniagaan? And in fact, sekali lagi kan kat sini, ramai orang apa tahu? Overthink. Idea perniagaan pun belum ada lagi, dia dah duk fikir tentang bagaimana nak promosi, bagaimana nak kumpul database, bagaimana nak what do you call it, nak kumpul pelanggan, nak dapat pelanggan, di mana nak cari pelanggan, betul tak? Padahal kan langkah pertama pun tak buat lagi. So ingat tak macam kereta tadi, bila kita buat langkah yang pertama, okay, langkah kedua kita akan dapat lihat. Bila buat langkah kedua, langkah ketiga kita akan dapat lihat. Okay, so itu maksud saya kat sini kan, keep it simple. Okay, step by step kat sini. Right? So jadikan langkah pertama, okay, of course, anda tahu, anda boleh jual produk, anda boleh jual, perkhidmatan pun anda boleh jual. Okey, sama ada anda jual produk, anda jual perkhidmatan. Tapi kan yang terbaik kan apa tahu? To keep it simple, cuba lakukan apa yang anda tahu. Okey, start a business yang anda tahu. Contoh kalau gambar ni kan, kalau anda tahu memasak, maybe perniagaan anda something to do with menjual frozen food lah katakan. Simple je, betul tak? Okay, keep it simple. And saya nak tunjuk anda contoh perniagaan saya. Okay, bagaimana saya mulakan perniagaan. Sebab at that time macam saya katalah, saya ni introvert and then saya ni overthink. Okay, banyak sangat saya fikir nak mulakan perniagaan lah sana sini semuanya saya fikir. Tapi macam mana saya keep it simple. Okay, dan apa yang saya lakukan. Okay, now apa yang saya lakukan sebenarnya kan antara perniagaan saya yang pertama. Okay, and again mungkin anda tak tahu ini. Okay, pelajar-pelajar saya tahu. Okay, tapi mungkin anda yang belum belajar saya tak tahu ni. Ini antara perniagaan saya yang pertama. Okey, tahun 2001 saya dah menulis e-book dah. Okey, e-book saya yang pertama adalah mengenai melawat Malaysia. Take note masa tu kan saya baru je tamat belajar. Masa tu saya berada di UK. Saya hasilkan e-book saya pertama, saya hasilkan digital product saya yang pertama. And kenapa saya menulis mengenai melawat Malaysia? Sebab kita orang Malaysia. Betul tak? Kita tahu tentang Malaysia. So itu point saya tadi kan, buat apa yang anda tahu. Saya hasilkan satu e-book, okay, mengenai melawat Malaysia pada tahun 2001. Itu produk saya, itu antara produk saya yang pertama di internet. Okay, produk berbentuk digital produk. Okay, nampak tu tahun 2001. Mungkin masa ni kan, many of you, of course kalau many of you, most probably tak mula lagi perniagaan, tak mula lagi perniagaan online. Saya dah mula menulis e-book saya yang pertama. Okay, maaf sangat-sangat. Okay, sebenarnya kan saya tak tulis pun e-book ni. Okay, tetapi kan ada teknik, ada strategi bagaimana nak hasilkan e-book, okay, tanpa menulis satu patah perkataan pun. Okay, nanti saya akan sharekan dengan anda. Kejap lagi saya akan sharekan dengan anda. Okay, alright. So jadi ini produk saya yang pertama. Iaitu kan saya menghasilkan, bukan menulis, saya menghasilkan e-book yang dijual untung 100% saya dapat. Okay, buat apa yang kita tahu. Alright. Now,
Perkhidmatan pula, saya buat dua-dua. Okey, bagi anda yang kenal saya sehingga hari ini, anda tahu saya ni kan sering kata pentingnya multiple source of income. Jangan harapkan satu perniagaan, tetapi kan kita ada beberapa perniagaan. Okey, tapi untuk konteks apa yang saya nak sharekan dengan anda sekarang ni kan, keep it simple. Mula dengan satu dulu. Jangan sampai pening 3, 4, 5 perniagaan. Tapi ini perkhidmatan saya yang pertama. Perkhidmatan saya yang pertama adalah design service. Kenapa saya buat design service? Sebab itu bidang yang saya belajar. Nampak tak? Saya keeping it simple. Saya belajar design, perniagaan saya adalah design. Saya buat logo design. Okay? Saya buat book cover design. Cover buku lah. Contohnya kan, kalau ada buku, okay, kulit buku, okay, saya design kulit buku tersebut untuk pelanggan saya yang merupakan penulis, mungkin di serata dunia, dan juga penerbit di serata dunia. Okay? In other words kan, saya ni pandai Photoshop lah. Okay? Saya gunakan Photoshop untuk design logo. Okay? Saya guna Photoshop untuk design cover buku. Dua perkhidmatan yang berbeza lah. Okey, kat sini. So jadi contoh macam ada pelanggan daripada Australia, dia nak buat buku mengenai kangaroo lah katakan. Okey. So jadi kan dia akan jumpa laman web saya dekat internet. And then dia bagi tahu saya buku dia adalah mengenai kangaroo. So saya buat design lah gambar kangaroo, okey, tajuk buku, nama penulis. Okey, saya design cover buku saja, bukan isi kandungan tetapi cover buku saja, okey. So jadikan itu saya punya perkhidmatan yang pertama. Okey, now saya ada satu soalan cepu emas untuk anda sekarang ni. Okey, nak tanya anda nak tahu tak pendapatan saya di internet berapa? Nak tahu tak? Okey, kalau nak tahu, okey, bagi tahu saya anda nak tahu. Kalau tak nak tahu tak apa, saya tak share. Okey, tapi kalau anda nak tahu pendapatan saya kat internet, insya-Allah saya boleh tunjukkan kepada anda. Nak tahu ke tidak ni? Okey, saya tengok ada yang kata nak tahu, mestilah nak tahu kan? Okey, now pendapatan saya ini, okey, ini bukan pendapatan sekarang lah. Okey, kalau saya tunjuk ada pendapatan sekarang tak kecil lah sebab perniagaan saya dah berkembang, saya ada pekerja not just kat Malaysia, di luar negara kan. Okey, tetapi kan ini pendapatan saya satu ketika dulu. Okey. Okey, ini pendapatan saya masa saya buat bisnes seorang-seorang dari rumah seperti mana yang anda pun nak buat. Boleh tak macam tu? Ini bukan pendapatan sekarang tapi pendapatan dulu. Okey. So apa yang saya nak sharekan dengan anda adalah contoh order pesanan yang saya dapat melalui email. Okay, now dulu-dulu of course lah, bila kita dapat pesanan, kita kena check email. Zaman sekarang, anda boleh letak notification, dia akan notify anda lah dekat app pun dah notify anda, okay. So jadikan setiap kali bila saya dapat pesanan, contoh book cover design, okay, saya akan check email saya, okay. Ini contoh email yang saya dapat, okay. Ini nampak, ini dulu punya, bukan sekarang ya. So setiap pesanan, anda dapat lihat kat situ kan, satu pesanan untuk design book cover adalah $147. Okay, $147. $147 lebih kurang $150, $150 lebih kurang berapa ringgit? Lebih kurang RM600, betul tak? Okay, RM600 Malaysia. So jadikan ini pesanan-pesanan yang saya dapat untuk perkhidmatan saya design cover buku. Okay, nah kalau anda dapat lihat kat situ kan, contoh hari Rabu lah. Hari Rabu saya dapat 4 pesanan. So kalau satu pesanan pendapatan saya RM600, okay, saya dapat 4 pesanan. Hari Rabu pendapatan saya RM2,400. Syukur Alhamdulillah. Nampak tak? Okay. Nah, kalau anda dapat lihat kat sini. Contoh. Okay. Hari Ahad. Bila anda buat perniagaan online, yang bestnya apa tahu? Kedai online anda, laman web anda, dia buka 24 jam. Okay. Sabtu Ahad pun anda boleh dapat pesanan. Contoh hari Ahad kat sini, saya dapat 2 pesanan. Walaupun hari Ahad pendapatan saya lebih kurang 2 pesanan, saya dapatlah lebih kurang RM1,200 sehari. Okay. So anda dapat lihat kat sini. Hari Rabu saya dapat RM2,400. Okay. Hari Ahad saya boleh dapat, Alhamdulillah, dapat RM1,200. Okay. On average lah, pendapatan saya lebih kurang dalam RM2,000 sehari. On average. Okay. Nah, tapi kan, saya nak tanya anda. Sekali lagi tanya anda. Saya suka bertanya anda. Kita nak buat interaction. Okay. Saya seorang pelajar design dekat universiti. Ingat tak? Okay. Saya belajar design. Katalah saya graduate. Saya graduate universiti, kemudian saya bekerja dengan orang. Berapa gaji saya? Okay. Berapa gaji saya kalau saya fresh grad dalam bidang design dan saya bekerja dengan orang? Most probably gaji saya kan tak sampai RM2,000 sebulan, betul tak? Sebulan RM2,000 kalau saya fresh grad dan bekerja sebagai designer. Okay? Tetapi apa yang saya sharekan dengan anda adalah maaf, ada yang kata line sangkut. Okay? Boleh dengar tak? Boleh tak bagi tahu saya clear ke tak clear? Kalau clear bagi tahu saya clear. Kalau macam clear kan? Kalau bagi anda yang tersangkut, just tekan refresh. Okay, sebab apa kan? Then insyaAllah boleh masuk balik. Okay, so jadikan sebagai
Sangkut buka balik. Alright. Okay, tengah best cerita tersangkut pula ya. Potong betul. Okay. Okay, some of you boleh dengar. Oh, sekarang dah okay. Okay, baliklah kepada cerita saya. Okay. Nah, sebagai seorang fresh grad lah katakan seorang yang baru je grad, kerja saya, okay. Kerja saya, kalau saya bekerja, gaji saya mungkin RM1,500, mungkin RM2,000 seperti mana yang anda kongsikan. Okay. Tapi kan nampak tak? Saya buat benda yang sama, cuma mindset berbeza. Mindset saya adalah berniaga di internet. Okey, sebab apa kan saya pun tahu sunnah, betul tak? Saya dengan skill yang ada, kebolehan yang ada, apa yang saya tahu lakukan, saya bawa ke internet dan pendapatan saya kan berkali-kali ganda. Sehari dalam RM2,000 macam tu. Okey. Nah, sekali lagi kan bukan ni nak menunjuk kepada anda. Okey, ini bukan nak menunjuk kepada anda tetapi kan nak tunjukkan sebenarnya kan mindset tu kena ubah. Okey. Untuk mulakan sesuatu kita kena ubahkan mindset kita, mindset berniaga. Okay, and itu yang kita nak belajar kali ini, betul tak? Apakah langkah dia, bagaimana kita nak bermula. Okay, now nak kongsikan dengan anda satu kisah ni. Sebab antara soalan dia adalah nak jual apa, betul tak? Kita nak mulakan bisnes apa. Okay, now ingat kisah yang saya kongsikan kepada anda ni kan kisah lama, bukan kisah sekarang. Ini cerita tahun 2004-2005 punya kisah ketika saya menjana sejuta saya yang pertama di internet. Okay, so saya nak perkenalkan seorang ni kepada anda. Most probably anda dah kenal dia kan. Kenal tak siapa penulis buku ni? Okay. Nama dia Azizi Ali. Okay. And of course, dia seorang pakar kewangan. Dia dah ada banyak buku. Okay. Yang diterbitkan. Saya nak kongsikan dengan anda kan satu strategi ni. Tapi kan untuk saya kongsikan strategi ni kan, saya kena kongsikan bagaimana sebenarnya kan saya bermula menulis buku dan saya bermula mengajar orang Malaysia tentang perniagaan online. Okay. Saya kena bercerita pula. Alright. So ini cerita dia. Nah, sambil-sambil saya menjalankan perniagaan, ingat salah satu perniagaan saya adalah logo design dan juga cover buku. Okey, satu hari itu kan saya mendapat satu pesanan. Pesanan tu daripada siapa kan? Daripada Azizi Ali. Okey, masa tu tahun 2004, 2005 macam tu dan start tu siapa kenal saya? Saya introvert, buat bisnes seorang-seorang daripada rumah, buat bisnes dengan isteri lah masa tu, okey. Buat daripada rumah. Tak ada orang pun kenal saya, maklumlah. Belum menulis buku lagi. Belum menulis buku saya yang pertama lagi. Okay. Saya dapat pesanan daripada Azizi Ali. Okay. And masa tu saya sangat-sangat terkejut sebab apa kan bila saya check email, nama Azizi Ali and then saya nampak alamat, biasalah dekat email signature dia ada alamat dia kan, True Wealth. Saya tahulah ini Azizi Ali yang glamour tu. Okay. Sebab Azizi Ali masa tu dia dah tulis buku dah. Ini Azizi Ali yang glamour. And saya bagi tahu, saya punyalah excited dapat order daripada Malaysia, daripada Azizi Ali. Saya tunjuk kat isteri saya kan. Saya kata, Azizi Ali orang glamour ni, orang popular ni, jutawan ni, order daripada kita. Okay. Order logo design. Okay. And saya pun buatlah logo untuk Azizi Ali. Tetapi kan, let me tell you, laman web saya at that time in English. Okay. Azizi Ali masa dia order logo daripada saya kan, dia tak tahu saya ni orang Melayu. Dia tak tahu saya ni orang Malaysia. Sebab dalam email, kita interact in English. Okay. And bila kita buat design, biasalah bila buat design, dia bukannya sekali buat terus suka. Tidak kan? Dia ada 2-3 round. Betul tak? Okay. Mula-mula saya dah design, dia kata, oh boleh tak besarkan size? In English lah. Okay. Dia kata, can you make the size bigger? Can you change the color? Okay. Can you change the font? Okay. So saya buat logo dia kan, 2-3 round. Okay, everything in English. Okay, dalam email. Di akhirnya, habis tu, dia dah berminat. Dia kata, okay, dia suka sangat. Dia katakan, I like the logo very much kan. In English everything. Dia suka sangat. And then selesai lah transaksi sebagai saya sebagai designer. Dah selesai, saya hantar email kepada dia bahasa Melayu. Okay, saya tulis apa kan? Saya tulis, okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum Abang Azizi. Saya sebenarnya kan orang Malaysia. Saya sebenarnya kan orang Melayu daripada Malaysia, tapi kan saya buat bisnes di internet. Okay. Now Azizi Ali punyalah terkejut, sangat-sangat terkejut kan. Sebab apa? Sebab dia tak sangka ada orang Malaysia, ada orang Melayu yang berjaya di internet dan mencapai untung 1 juta di internet. So Azizi Ali kata kat saya apa kan, dia kata, okay Irfan, barulah email kita bahasa Melayu. Okay, cerita dia macam tu. Barulah email, sebelum ni email in English. Now barulah email dia bahasa Melayu, dia kata, okay Irfan macam ni, kalau you balik Malaysia, jumpa dia. Dia ada satu idea. Okay, jumpa dia ada satu idea. And then fair enough lah, tahun 2005 macam tu kan, masa tu anak saya Ilham dah membesar. Okay, kami nak dia grow up di Malaysia lah. Maklumlah tak best lah anak nak dibesarkan kat luar negara kan, negara bukan Muslim pula tu. So kami pun plan untuk pulang ke Malaysia 2004, 2005 macam tu, 2005 lah saya pulang ke Malaysia. And then saya pun buatlah appointment dengan Azizi Ali. Okay, ini kisah dia lah. Okay.
Tapi ada poin saya. Okay, saya pun buatlah appointment dengan Aziz Ali. Dan Aziz Ali kata apa tahu kat saya? Okay, Irfan. Macam ni. Dia ada idea. Idea dia apa kan? Boleh tak tulis buku? Buku mengajak orang ramai tentang perniagaan internet. Tulis buku mengajar orang ramai bagaimana nak mulakan bisnes internet. Bagaimana nak kembangkan perniagaan internet. Okay? So jadikan itu Aziz Ali suruh saya buat. Menulis buku. Saya yang pertama. Now, bila kita baru nak mula bisnes, okay, nak menulis buku, nak buat sesuatu yang baru, apa jadi? Kita ada banyak alasan, betul tak? Okay? Termasuklah saya. Saya tak pernah tulis buku. Okay? Saya ada banyak alasan. Saya kata kat apa tahu? Kak Aziz Ali. Saya katakan kat dia. Saya kata, alamak, Abang Azizi, kalau saya tulis buku nanti orang tak beli macam mana? Okey, kalau saya tulis buku nanti tak laku macam mana? Buat penat saya tulis buku. Nanti macam mana nak buat macam mana kalau kedai tak nak terima? Macam mana nak set harga buku? Macam mana nak menulis saya tak tahu, tak pandai? Nampak tak? Overthinking. Bila kita nak buat sesuatu yang baru, kita akan overthink. Okay? Kita akan fikir. And then saya kata apa? One of the thing yang saya sangat-sangat overthink adalah macam ni. Saya fikir orang tak nak beli, buku saya tak laku. Okay? And buku saya tak berjaya, saya akan gagal. Okay? Simple je. Kan? Memang itu yang saya overthinkkan. Okay? Now, Aziz Ali being a motivator, okay, being very smart, okay, dan banyak wisdom, dia kata, okay Irfan, dia kata, ni dia yang cakap kat saya, dia kata, okay Irfan, kalau you tak yakin macam ni, kalau you tak yakin you boleh berjaya dalam menulis buku, dia kata macam ni, cuba pergi ke kedai-kedai buku, okay, dia kata cuba pergi ke kedai-kedai buku and then tengok apakah buku yang laris di kedai buku. Ini yang dia cakap kat saya. Dia kata pergi ke kedai buku dan tengok apakah buku-buku yang laris di kedai buku. Okay, ini gambar saya dengan Aziz Ali. Okay, by the way, nampak tak yang belah kiri tu, okay, yang ada nama dia Aziz Ali Millionaire Coach besar-besar, tapi kan di kat gambar ni tak nampak, sebelah huruf A tu yang dah kena crop, ada logo yang saya buat. Okay, sampai hari ni Aziz Ali masih menggunakan logo tersebut. Okay, tapi cuma dalam gambar ni tak nampak. Tapi tulisan dia Aziz Ali Millionaire Coach, belah kiri tu ada logo dia. Cuma tak nampak kat gambar. Okay, ini gambar saya dengan Aziz Ali, nampaklah masa saya tengah muda-muda lagi masa tu. Okay, ini zaman saya masih muda lagi, right? So balik pada kisah Aziz Ali, dia kata, okay Irfan, pergi ke kedai, tengok buku-buku yang laris. Okay, so jadikan this is satu teknik yang saya nak sharekan dengan anda. Bagaimana nak cari idea perniagaan anda. Okay, bagaimana nak cari idea perniagaan anda. So Aziz Ali suruh saya pergi ke kedai-kedai buku. Okay, dan fair enough, saya pergilah ke MPH, saya pergilah ke Kinokuniya, saya pergi ke Borders, pergi ke Popular, and biasalah dekat kedai buku ada apa kan, ada best seller list, betul tak? Senarai buku-buku yang paling laris sekali. Okay, tak kira kat MPH ke Kinokuniya ke dekat Borders, kat Popular, mesti ada, setuju tak? Okay, so saya pun tengoklah senarai buku-buku best seller. Dan saya nampak apa Aziz Ali sedang share kepada saya. Bila saya tengok buku-buku best seller, top 10 buku-buku best seller, okay, top 10 kan, 7 daripada 10 tu adalah buku buat duit. 7 daripada 10 tu adalah buku kewangan. Okay, daripada Robert Kiyosaki contohnya. Okay, Think and Grow Rich contohnya. Buku-buku Aziz Ali, Jutawan Millionaire in Me, Jutawan daripada Planet Jupiter, buku Aziz Ali. Bila saya tengok semua kedai buku, buku-buku yang laris adalah buku kewangan. Okay, so jadikan kat situ, saya dapat idea. In fact, saya nampak apa idea Aziz Ali bagi kepada saya. Tengok permintaan, tengok bestseller. So bila saya tengok bestseller list, okay, baru saya nampak sebenarnya kan orang kat Malaysia, okay, sebenarnya kan orang ramai nak belajar tentang buat duit, nak belajar tentang kewangan. Okay, dan kat situ memberi keyakinan kepada saya untuk langkah saya yang pertama untuk menulis buku kewangan, buku Rahsia Jutawan Internet Terbongkar. Okay, so saya pun menulislah buku saya yang pertama. Okay, dan memang betul pun Aziz Ali menerbitkan buku saya. Sebulan kemudian buku tu mendapat award di Pesta Buku Antarabangsa PWTC oleh kerana jualannya yang sangat-sangat tinggi. Okay, now sebab apa? Sebab saya tengok demand. Okay, tengok best seller. Okay, now apakah tips saya untuk anda? Tips saya untuk anda adalah ini. Buat screenshot sekarang. Sekarang buat screenshot. Okay, dengan gambar saya tengah ada di sini kan, buat screenshot sekarang. Di Amazon.com, anda pastinya pernah dengar Amazon.com kan? Okay, kat Amazon.com, dia ada satu page rahsia. Page rahsia ni kan, most of us tak masuk, tak pernah masuk. Most of us tak tahu pun tentang page rahsia ni. Dah buat screenshot ke belum? Okay,
kat page rasa ni kan adalah top 100 produk-produk yang laris di Amazon. Yang laris dijual di Amazon. Ianya best seller list. Okay. And the thing is kan, Amazon adalah online shopping yang paling top di dunia. Betul tak? Jeff Bezos adalah orang yang paling kaya di dunia. Okay. Amazon adalah shopping yang paling best di dunia, yang paling top di dunia. Dan mereka ada sorok senarai best seller mereka. Okay, di mana kan? Di https www.amazon.com/bestseller/ZGBS. Dah buat screenshot ke belum? Okay, hopefully anda dah buat screenshot sebab sekarang saya akan tunjuk anda bila kita masuk kat situ, okay, apa yang anda akan dapat lihat? Anda akan dapat lihat untuk cari idea perniagaan. Okay, now ini contoh dia. Okay, as you can see kan, belah kiri ni kan, anda boleh tengok apa kat tahu, mengikut setiap kategori. So meaning tak kiralah kalau anda minat dengan otomotif, anda minat dengan craft, anda minat dengan besarkan sikit supaya anda boleh dapat lihat, okay? Anda minat dengan what do you call it kan? Anda minat dengan baby ataupun kamera ataupun clothing, anda boleh tahu apa yang laris di internet. Okay? Dan anda boleh lakukan ni. Contoh, katalah kita minat dengan baby, kita minat dengan industri baby dan nak jual baby produk. Tapi kita tak tahu nak jual produk apa, betul tak? So jadikan kita tengok best seller list, top 100 dan kita go through untuk cari idea. Okay? Contoh kita tengok apa Pampers. Nah, tak semestinya anda jual Pampers, tetapi kan ia menunjukkan bahawa ramai orang sanggup beli lampin pakai buang secara online. Betul tak? Okay? Cuba kita tengok apa lagi idea-idea lain. Teaser yang baby gigit tu. Okay? Puting. Okay? Baby punya puting. Apa nama ni? Breast pump. Okay? Apa lagi? Alright, anda dapat lihat yang ini of course lah tengah COVID ni kan ramai orang nak beli what do you call it, temperature checker dan sebagainya. Tapi kan just go through untuk dapat idea. Okay, krim untuk baby. Okay, ramai orang nak beli. The idea kat sini bukan anda beli jenama yang tepat. Okay, bukan maksud saya kan anda kena cari juga think baby punya jenama. Okay, ataupun jenama termometer yang ini. Tidak, maksud saya kan get a general idea. Meaning kan kalau anda tengok ini ramai orang contohnya, ramai orang sanggup beli krim baby. Katalah krim untuk kulit baby. Then maybe krim kulit baby, tak kiralah jenama apa, orang mencari di internet. Orang beli kat internet. Faham tak maksud saya kat sini? Okay? Anda boleh go through, tengok apa yang ramai orang beli. Contohnya, botol susu, kan? Okay? Anda tengok breast pump pun lagi. Tadi kan breast pump dah keluar 2 kali, betul tak? Kat situ, does it give you an idea bahawa orang mencari produk-produk ni di internet? Okay, simplify je. Tengok apa yang orang cari, kita jual. Tapi of course, buat apa yang kita minat lah dulu. Okay, so kalau kita minat bidang baby, baru kita tengok dekat sini. Contohnya, okay. Nah, saya nak tunjuk anda ni. Contoh, katalah kita ternampak baby carrier ni. Okay, baby carrier kan untuk bawa baby, untuk kendung baby ni. Alright. So, kalau saya balik kepada slide saya. Okay, contoh, maaf bagi sekejap. Okay, dah buat screenshot kan? Alright, next. Contoh, katalah anda nampak baby carrier ni. Okay, anda nampak baby carrier ni, yang itu, what if anda boleh hasilkan baby carrier? Contoh, what if anda dan suami anda pandai menjahit? Contohnya, okay, pandai menjahit, boleh buat produk baby carrier. Sebab apa kan, baby carrier ni kan permintaan tinggi. Ini sekadar contoh, okay? And not just contoh, tetapi kan ini terjadi secara realiti. Salah seorang pelajar kami nampak idea ni. Okay, bahawa ramai orang mencari baby carrier, dia menghasilkan jenama baby carrier dia sendiri. Together nama dia. Okay, dan saya akan tunjuk anda laman web. Okay, mana laman web yang ini? Okay, nama pelajar saya ni kan Erin. Erin hasilkan baby carrier. Jahit sendiri, buat sendiri. Cantik tak? Comel tak baby carrier ni? Comel kan? Cantik kan? Okay, dan itu yang dihasilkan. Dengan cara apa? Tengok idea dulu. Okay, cari idea, tengok apa yang kita tahu lakukan. Contoh Irin dengan suami boleh menjahit, pandai menjahit, dia create baby carrier. Ini dia lah, ini student saya ni. Okay, kalau anda selalu masuk tengok saya buat live, kalau ternampak nama Erin, okay, inilah dia. Kan, Erin salah seorang pelajar saya. Okay, dalam program kita ajar Erin macam mana nak bina laman web. Okay, yang ni tak apa, ni later lah. Tapi kan I'm talking about mencari idea perniagaan. Betul tak? Erin letak video kat laman web dia. Okay, laman web dia boleh terima bayaran kad kredit. Jangan fikir panjang. Jangan fikir semua ni dulu. Okay, sebab yang penting langkah pertama iaitu kan
cari idea. Okay, so mana idea Erin dapat? Idea dapatkan daripada apa yang saya baru je tunjukkan kepada anda. Tengok bestseller list. Ini salah satu cara bagaimana mencari idea perniagaan. Boleh tak macam tu? Okay, so jadikan step by step. Okay, cari idea perniagaan dulu. Okay, langkah seterusnya tak apa. Macam kereta, kita tak nampak langkah akan datang, tak apa. Bila kita ada step yang satu, step yang kedua, ketiga, insyaAllah kita akan nampak. Okay, itu poin saya, itu maksud saya sebenarnya. Okay, ada juga pelajar saya kan yang menjual Al-Quran digital di internet. Okay, dan dia jual Al-Quran digital sahaja. Alright, dia fokus dan cara dia tengok permintaan, ada permintaan and then bagaimana dia buatkan, ini bukan produk dia pun. Okay, bukan produk dia, tetapi kan apa dia buat, dia beli daripada pemborong. Okay, and kat sini sedikit nasihat kepada anda. Kadang-kadang kita overthink, alamak kena beli banyak daripada pemborong, banyak modal. Tidak, bukan macam tu. Step by step, keep it simple. Apa pelajar saya lakukan kan adalah, nama dia, saya panggil dia Kak Linda. Kak Linda buat apa kan, dia beli satu set ataupun dia beli dua set daripada kedai. Okay, dia beli satu dua set daripada kedai and then dekat kedai, bila dah kat kedai dah ada beli untuk diri dia sendiri. Biasanya pada kotak produk, dia akan tulis manufactured by siapa, betul tak? Okay, dia akan tulis imported by siapa. Pada kotak tu mesti ada tulisan, ada stiker kecil. Setuju tak? Apa Kak Linda buat? Dia contact pemborong, okay? And then dia beli daripada pemborong. Bukan beli 50 unit, bukan beli 100 unit, bukan beli 5,000 unit. Dia beli berapa kan? Dia beli 3-4 unit je. 3-4 unit saja. So modal tak banyak. Of course, bila kita beli daripada pemborong suruh beli kita beli banyak-banyak. Okay, dia kata, belilah banyak, belilah 1,000 dapat banyak diskaun. Jangan macam tu. Step by step. Cara dia mula, dia beli dalam 3 set je, 4 set je. Dan 3-4 set tu kan, dia cuba jual dekat laman web dia. Dia cuba jual kat internet. Kalau dia boleh jual 3-4 set, baru dia beli 10 set. Betul tak? Dan dia cuba jual 10. Kalau boleh jual 10, barulah dia beli 30. Dan dia jual 30. Okay, ini poin saya. Jangan overthink. Okay, Kak Linda, dia ada 2-3 set je dia jual. Bila dia dapat jual 2-3 set, baru dia beli 5, baru dia beli 10, baru dia beli 20. Okay, and makin lama makin banyak diskaun lah. Awal-awal mungkin tak dapat banyak diskaun untuk kita punya keuntungan. Tak apa. Yang penting kita keep it simple. Setuju tak macam tu? Okay, sama juga dengan seorang lagi pelajar saya, nama dia Sofia. Okay, Sofia umur dia 18 tahun, dia dah mulakan bisnes. Ini bukan Sofia, ini gambar je. Okay, Sofia dia jual baju renang muslimah. Okay, dia menggunakan konsep yang sama macam apa yang saya ajar. Keep it simple. Sofia tak ada modal. Okay, dia tak ada modal nak jual baju renang muslimah. Okay, nak beli banyak-banyak stok sampai beratus-ratus, dia tak ada modal. Okay, so apa yang saya ajar Sofia, saya kata keep it simple, mula step by step. So Sofia beli 3 helai baju renang muslimah. 3 helai je. Semua orang ada modal nak beli 3 helai kan? Modal nak beli 3 helai baju renang muslimah dalam berapa? Tatah RM200 kot. Okay, 100 lebih kot dalam 3 rai. Saya tak tahulah berapa harga, saya tak pernah pakai. Okay, so jadi modal rendah, beli 3 je. Then di laman web, dia cuba jual 3 unit saja. Dah jual 3 unit, barulah dia beli 6 unit untuk dijual semula. Dah jual 6 unit, barulah dia beli 12 unit. Barulah dia beli 30 unit, 50 unit. Keep it simple. Antara kesilapan usaha yang saya dapat lihatkan adalah apa tahu? Mula-mula mereka sangat-sangat gangho, sangat-sangat semangat. Okay? Mereka terus beli stok sampai beratus-ratus, beribu-ribu. Sekali nak jual pun tak pandai. Betul tak? Sebab mereka overthink. Antara yang mereka overthink, what if stok habis? Okay, betul tak? Okay, sebab tu mereka banyak-banyak beli stok. Okay, tapi tak dapat jual. Not just modal kita banyak kena keluarkan. Okay, tetapi kan nanti kita rasa stres, kita rasa gagal. Okay, but macam Kak Linda, okay, macam macam Kak Linda, macam Sofia ni, start small, just beli beberapa helai and then cuba jual 2-3 helai tu. Okay, sebab kat internet, bila kita ada laman web, bukannya kita ada kedai. Orang kalau masuk kedai, katalah kita ada kedai kan, tak kira lah kat PJ ke, kat Damansara lah, kat mana-mana kan. Orang masuk kedai dan tengok kedai kita, ada 3 helai je baju. Orang tak yakin, betul tak? Masuk kedai, besar-besar kedai, ada 3 helai. Orang tak yakin. Orang masuk kedai kita dan tengok ada 3 set saja digital Quran. Orang tak yakin. Okay, orang rasa apa benda ni? Ada kedai, ada 3 je benda, 3 je produk. Tapi di internet, orang tak tahu, setuju tak? Anda ada laman web, anda punya stok ada 3 ataupun 2 ataupun 1, orang tak tahu. Persepsi orang adalah anda menjual digital Quran. Persepsi orang adalah anda menjual baju renang muslimah. Anda letak 3 je gambar. Okay? Orang rasa anda ada 3 design je.
Okay, orang tak tahu yang anda ada 3 helai. Okay, betul tak? Alright. So, jadi itu maksud saya kan, just start small, just start somewhere. Langkah-langkah akan datang, anda akan dapat lihat, insyaAllah. Okay? So, jadikan strategi kedua. Okay? Strategi kedua kan adalah niche marketing. Contoh yang saya kongsikan dengan anda tadi maksudnya apa tahu? Jual satu produk je. Jual satu perkhidmatan saja. Jangan jual macam-macam. Fokus. Itu maksudnya niche marketing. Okay? And kat sini adalah satu teknik yang sangat-sangat penting. Okay? Now, keep it simple. Bila kita jual banyak sangat produk, kat situlah modal kena besar, kita mula fikir overthinking. But balik kepada keep it simple. And kat sini saya nak perkenalkan anda dengan seorang lagi. Yang ni anda dah kenal kot sebab tadi dah bagi salam. Razi Rahman yang sedang online bersama anda. Okay? Razi Rahman bagi anda yang tak tahu ada pelajar saya tahun 2006. Okay? Masa saya, lepas saya tulis buku, Aziz Ali kata kat saya apa tahu? Irfan, why not buat workshop? Why not buat program ajar orang Malaysia tentang perniagaan online? So saya buatlah kelas saya yang pertama. Dan antara kelas saya yang pertama, Aziz Ali pula. Razi Rahman yang sedang online bersama anda sekarang ni kan, yang merupakan hari ini CEO syarikat saya, okay, adalah pelajar saya. Okay. Now Razi, kisah dia adalah Razi ada kedai. Okay, kedai kat Kota Baru. Tadi saya tengok ada juga yang daripada Kota Baru kan, kedai produk kesihatan. Di kedai produk kesihatan ada macam-macam. Ada boleh tanya Razi lah nanti, okay? Macam-macam produk kesihatan ada kat situ, produk kecantikan pun ada di kedai. Tapi konsep dia bila bawa ke internet, jangan overthink, jangan jual macam-macam. Apa Razi jual? Bila dalam kelas saya ajar niche, keep it simple, fokus pada satu. Okay? Jangan fikir banyak. Alright? Razi jual halal gelatin saja. Sebab kat kedai, salah satu produk yang dijual daripada macam-macam produk tu kan adalah halal gelatin. Tapi kat internet kan, kita hanya jual satu. Razi tak jual macam-macam, hanya jual halal gelatin. Okay? So contoh saya nak tunjuk anda sekarang ni kan, contohlah. Okay? Kalau kita masuk Google sekarang ni, kejap. Nak cuba masuk Google dulu. Okay? Dan kat Google, bila kita lakukan carian kat Google, contoh, halal gelatin kat Google. Okay, saya lakukan carian halal gelatin kat Google, kita akan dapat laman web Razi di muka surat pertama Google. Klik pada laman web Razi. Ini laman web Razi kan. Seperti mana yang tadi, ini isteri Razi Rahman. Ini Razi Rahman, okay, yang sedang online bersama anda. Jual satu produk sahaja, tetapi as you can see kan, pelanggan sampai serata dunia. Not just Malaysia, tapi secara global. Okay, keep it simple. Jangan jual macam-macam. Jual satu produk sahaja. Okay, itu maksud dia niche. Make sense tak kat sini? Okay, and dalam program saya banyak tekankan konsep niche ni. Kecilkan skop kita. Right? Now, katalah anda ada beberapa perniagaan, tak apa. Tapi asingkan. Jangan satu laman web, anda letak banyak produk dekat situ. Itu konsep dia niche maksud dia. Okay, fokus satu perniagaan, satu laman web. Okay, clear tak so far? Okay, kalau clear, bagi tahu saya clear. Okay, and insyaAllah saya nak teruskan, okay, tentang langkah pertama kita tadi tu. Okay, so langkah pertama, cari idea perniagaan. Now, apa pula langkah kedua? Okay, langkah kedua adalah anda kena ada laman web. Nak tak nak, kena ada laman web. Okay, itu langkah kedua anda. Right? Nah, langkah kedua ni kan ada dua cara. Okay, untuk ada laman web. Okay, nombor satu, anda boleh upah orang bina laman web. Okay, kalau anda upah orang bina laman web kan dalam RM3-4,000, anda siap laman web anda. Contoh macam Together ni. Okay, tapi kan dalam program saya, contoh macam Together, Razi Rahman, mereka belajar bina laman web. So kat situ mereka dapat jimat RM3-4,000. Okay, so jadikan kat sini, next step adalah kena ada laman web. Of course, anda tanya macam mana nak bina laman web, kan? Tapi itu jadi dua pilihan kita. Pilihan sama ada upah orang ataupun anda belajar buat sendiri. Okay, itu strategi seterusnya. Now, kat sini satu tip perniagaan, okay, peringatan kepada anda yang merupakan usahawan baru yang baru nak mulakan perniagaan, jangan lakukan kesilapan ini. Okay, kesilapan dia kan rata-rata di internet, apa yang saya dapat lihat, not just usahawan baru, usahawan lama pun sama, mereka hanya bergantung pada Facebook dan Instagram. Okay, tak Facebook, Instagram, Instagram, Facebook, Facebook, Instagram. Okay, kat sinilah terjadinya kan orang minta PM harga, bro sis PM harga halal gelatin, bro sis PM harga courier apa, kita punya baby carrier tadi tu, bro sis PM harga baju renang muslimah, PM harga Al-Quran digital. Bila PM harga, orang senyap je. Okay, masalah dekat Facebook dengan Instagram, okay, ia bukan platform untuk menjual. Boleh menjual tetapi tak berapa efektif. Kalau anda nak berjaya dalam perniagaan, langkah kedua dia adalah kena ada laman web. Okay, bagi anda yang tak tahu kan, just saya nak sharekan dengan anda,
Facebook punya reach makin jatuh. Bagi anda tadi saya tengok ada juga yang dah ada pengalaman dan perniagaan yang still ikuti saya ni kan, which is best. Anda pun setuju betul tak? Facebook punya reach dah makin jatuh. Okay? Instagram punya reach dah makin jatuh. Maksudnya kan, reach bagi anda yang tak tahu, kalau anda ada 1,000 followers, anda letak sesuatu, anda promote produk anda, daripada 1,000 tu yang dapat lihat berapa tahu? Dalam 10 orang je. Sebab itulah yang like 3-4 orang. Yang share tak ada orang. Yang komen seorang. Okay? Walaupun anda 1,000 followers. Reach jatuh. Okay? Dan bila kita letak iklan dekat Facebook atau Instagram, harga iklan makin lama makin meningkat. Setuju tak? Okay? So jadi kat Facebook dengan Instagram bukan platform yang terbaik untuk anda mempromosikan perniagaan anda. Sebab reach dah jatuh, harga iklan tinggi. Okay? Apa yang anda perlu ada? Anda perlu ada laman web. Okay? Bukan saya nak kata tak boleh jual langsung dekat media sosial. Tak boleh. Tapi hari ni dah kurang efektif. Setuju tak? Okay? Mungkin some of you kata, setuju kan? Ada yang kata reach dah makin rendah, harga iklan dah semakin mahal dan sebagainya kan? So jadikan ini adalah strategi terbaik. Okay? Strategi terbaik adalah, yes, anda kena ada produk, ada perkhidmatan, idea perniagaan. Langkah pertama dia, anda kena ada laman web. Sama ada upah orang bina laman web ataupun anda belajar bina laman web anda sendiri. Okey, kejap lagi saya akan sharekan dengan anda dalam program kita. Kami ajar pelajar kami bagaimana nak bina laman web, seperti mana laman web yang anda lihat tadi. Okey, langkah kedua, media sosial penting tapi untuk membina jenama, bukan untuk menjual, membina jenama. Dan langkah ketiga adalah untuk promosi dan marketing. Okey, but like I said, step by step. Okay, tak perlu nak fikir tentang promosi marketing dulu. Tak perlu nak fikir tentang bagaimana nak bina jenama dulu. Okay, and in fact buat masa ni kan, kalau anda belum ada produk, belum ada perkhidmatan, tak perlu nak fikirkan tentang laman web pun lagi. Tetapi kan, step by step, macam kereta, bawa kereta waktu malam, kita hanya dapat lihat 20-30 meter di hadapan. Yang 1 kilometer kita tak nampak lagi. Tak apa, kita buat apa yang kita nampak dulu. Okay, dan jangan overthink dalam perniagaan ni. Okay, ingat ya, pelajari teknik dan strategi satu demi satu, step by step. Okay, bila kita fikir terlalu banyak kan, kat situlah kita akan overthink. Don't overthink, okay, and keep things simple. In fact, itulah antara teknik kejayaan. Saya sendiri kan, I'm not a complicated person. Okay, saya simple je. Bila saya nampak benda tu menjadi, saya buat itu saja. Saya tak fikir panjang. Okay, so satu lagi yang saya nak sharekan dengan anda, okay, which is this. Okay, kira macam pesanan akhir saya lah. Okay, pesanan akhir, tapi of course lepas ni kan saya nak bersama anda, stay back bagi anda yang nak tahu lebih lanjut tentang program saya. Okay, tapi pesanan akhir saya kan adalah ini. Okay, anda kena redefine balik apakah kejayaan. Macam saya katakan awal-awal dulu masa saya muda-muda, masa saya 20-an, kejayaan bagi saya nak jadi jutawan. Tapi tak semestinya. Okay, tak semestinya nak jadi jutawan. I think kan bagi most of us, bagi anda lah, bagi saya sekarang ni kan, kejayaan is about being happy. Betul tak? Untuk bergembira. Kita nak happy, untuk bahagia bersama family kita. And what does it mean kan adalah untuk kita dapatkan freedom of time. Kita nak masa yang lebih. And that's why saya katakan tadi kan, kadang-kadang kita mulakan business bukan nak jadi jutawan, bukan nak jadi kaya sangat-sangat. Tapi at least kita dapat freedom of time, dapat freedom of choice. Pilihan untuk spend more time dengan family, spend more time dekat rumah, lakukan apa yang kita suka, and tak semestinya kita pergi kerja daripada pukul 9 pagi sampai ke malam, sampai ke petang. Okay, itu maksudnya freedom of time. And then bila kita ada freedom of time, kita ada freedom dengan family. Kita boleh pergi keluar dengan family, kurangkan keluar kalau tengah COVID ni. Okay, boleh keluar dengan family, spend time dengan family, walaupun tak perlu tunggu hujung minggu. Every day adalah hujung minggu dengan family sebab kita mulakan perniagaan daripada rumah. Okay, and of course kita nak juga financial freedom. Okay, and financial freedom ni kan adalah pendapatan, okay, tambahan, pendapatan ekstra. Tak semestinya jadi jutawan. Okay, let me tell you, tak semestinya jadi jutawan. Alright, walaupun saya make my first millions kan, tetapi tak semestinya. But more importantly kan adalah saya sendiri, okay, daripada umur saya 20 tahun dulu, memang saya nak jadi jutawan. But now I think more important, bila kita makin berumur, okay, mungkin some of us dah ada anak-anak, many of us dah ada anak-anak dan sebagainya kan, I think kita nak being happy. Setuju tak? Kita nak freedom of choice, freedom of time, freedom of family. Setuju tak macam tu? Okay, and itulah kejayaan sebenar bagi saya dan hopefully bagi anda juga, insyaAllah. Boleh macam tu? Okay, so apa pendapat anda tentang topik kita kali ini? Okay, membantu tak, membuka tak mata anda, memberi inspirasi tak? Okay, and harapan saya kan daripada tadi sampai sekarang memberi inspirasi kepada anda dan anda dapat lihat apakah langkah pertama. Okay, apakah point kita punya hari ini kan adalah jangan overthink. Okay, step by step, buat apa yang kita nampak dulu. Okay, and that's how kita mula. Boleh tak macam tu?
Alright, so jadikan bagi anda yang nak tahu lebih lanjut tentang program saya kan, stay back sebentar, 15 minit saya nak spend time dengan anda, okay. And bagi anda yang dah pernah sertai preview saya, okay, dan terima kasih kerana menyertai program kita ni, okay. So 15 minit saya nak spend time dengan anda, nak kongsikan tentang program intensif peniaga internet dan strategi media sosial. Sebab apa kan, intake terbaru akan bermula hari Ahad ini. Beberapa hari saja lagi program kita dikendalikan